Dada bukanlah suatu yang asing lagi dalam komuniti kita. Kes penagihan dada yang direkodkan semakin meningkat dari hari ke hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus dan saya ingin berkongsikan dengan anda sedikit sebanyak tentang dada. Dadah. Apakah itu dadah? Dadah sering disalah tafsir sebagai satu bahan yang negatif, walaupun ia sebenarnya sebaliknya. Dadah adalah bahan yang membuat perubahan fisiologi atau psikologi organisme semasa diambil. Dadah biasanya dibezakan dari makanan atau bahan yang menambahkan nutrisi. Dalam kata lain, dadah adalah ubat ataupun bahan kimia yang membantu merawat dan mencegah penyakit. Contohnya seperti tablet aspirin yang digunakan untuk merawat demam. Timbul pula persoalan, mengapakah terdapat slogan-slogan seperti dada musuh masyarakat, belia benci dada, dada musuh negara dan sebagainya? Bukankah dada itu ubat yang membantu merawat penyakit? Di sinilah di mana dada sering disalah tafsir. Slogan-slogan tersebut tidak ditujukan secara spesifik kepada bahan dada itu tersebut, tetapi ditujukan secara spesifik kepada penyalahgunaan dada. Penyalahgunaan bahan adalah penyalahgunaan suatu bahan oleh pengguna dengan jumlah ataupun kaedah-kaedah yang berbahaya kepada diri mereka atau diri orang lain bagi tujuan bukan perubatan atau rawatan. Mengapakah individu ini menyalahgunakan dadah? Dadah seolah-olah mencetuskan pembebasan neurotransmitter dopamin di dalam otak. Dengan itu memberikan perasaan baik, perasaan gembira yang digelar sebagai high. High sebegini seringkali dicari oleh otak secara tidak sedar dan menyebabkan ketagihan yang amat sehingga menyebabkan individu itu menginginkan dadah pada setiap masa tanpa mengambil kira kesan dan akibatnya. 63.3% rakyat Malaysia adalah beragama Islam. Sebagai seorang Muslim, apakah hukum penyalahgunaan dadah? Sebenarnya, tidak ada hukum ataupun larangan khusus buat dadah di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menjadi dalil kepada semua bahan yang memabukkan adalah haram, khususnya kepada arak sahaja. Oleh itu, hukum dadah tidak dapat ditentukan melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis, tapi ditentukan melalui sumber yang keempat, iaitu Al-Qiyas. Merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Al-Diyar Al-Masriyah Al-Sabiq Al-Sheikh Hasani Mahlum dalam kitabnya Fatwa Al-Syariyah muka surat 184, bahawa dadah adalah haram dari segi penggunaan, pemberian atau jual beli mengikut kepada mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan Al-Syekh Al-Islam Ibni Tamiyah dari ulama Hambali. Fatwa tersebut dikeluarkan dengan merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Bukhari dan Muslim. Bagi 37.7% rakyat Malaysia dan Muslim, dadah boleh mendatangkan pelbagai implikasi negatif. Contohnya seperti penggunaan dadah secara berlebihan akan merosakkan sistem saraf pusat, iaitu otak dan saraf tunjang. Rakyat Malaysia secara umumnya terikat dengan Undang-Undang Seksyen 39B dan Seksyen 39A dalam kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Akta ini digunakan bagi pesalah yang melakukan kesalahan tersebut akan dihukum gantung atau penjara seumur hidup jika disabit kesalahan tersebut. Kesimpulannya, dadah adalah suatu bahan yang digunakan untuk merawat penyakit tetapi telah disalahguna oleh manusia sehingga ia mendatangkan pelbagai implikasi-implikasi negatif. Sekian, itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Saya bermohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datangnya daripada kesalahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Allah sayang kita.